Majlis Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-14 curi tumpuan. Ini kali pertama dalam sejarah lebih 6 dekad Parlimen Malaysia berlangsung tanpa sidang penuh. Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan menyatakan sidang Parlimen perlu diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas sidang terakhir diadakan. Di bawah perkara 55, tiada satu klausa pun menyebut mengenai jumlah hari persidangan. Manakala di bawah perkara 62, setiap majlis parlimen hendaklah mengawal selia tata caranya sendiri. Ini juga selaras dengan Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, Peraturan 11/2 dan Peraturan 15/2. Di beberapa buah negeri, sidang DUN juga diadakan dalam tempoh sehari. Akhirnya, kata pakar perlembagaan, selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan, selagi itulah ia menjunjung prinsip demokrasi. Jadi, salah ke Parlimen bersidang sehari? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Owani. Walaupun dalam era pandemik, tetapi keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan amalan demokrasi itu tetap utuh dan penting kerana hanya dengan menjaga kebajikan rakyat, mewakili suara rakyat itu dan melaksanakan pentadbiran yang telus, ikhlas dan jujur kepada aspirasi rakyat. Semua ini sudah termaktub susun caranya dalam perlembagaan dan aturan amalan institusi demokrasi negara. Sebab itu apabila timbul isu tentang persidangan parlimen pada 18 hari bulan selama 1 hari itu yang agenda malam ini ingin berikan perspektif undang-undang sampailah kepada persepsi dan pandangan masyarakat terhadap amalan demokrasi. Dalam talian untuk membantu Agenda Awani membincangkan perkara ini, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Syam Rahayu, pensyarah undang-undang dan perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga saudara Ibrahim Sufian ataupun Ben, pengarah program bagi Merdeka Center. Saya ingin menjemput Profesor Madya Dr. Syam dulu untuk memberikan perspektifnya kerana tempoh yang dilihat itu adalah 60 hari sidang perlu bermula daripada dalam jadah masa tarikh itu, artikel 55 dalam Perlembagaan Malaysia. Selepas itu sama ada sidang itu perlu dilakukan bila, satu pertimbangan. Pertimbangan kedua, apa yang perlu dilakukan dalam sidang yang diadakan itu. Apakah aturan majlisnya, berapa lama dia bersidang, apa pula yang dikatakan oleh perlembagaan. Semua ini kita tanyalah kepada pakar undang-undang. Prof. Madya Dr. Syam, tolong jelaskan ini kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Agenda Awani. Terima kasih saudara Kamarul. Saya merujuk kepada perkara 55 seperti yang Kamarul sebut tadi. Saya betulkan sikit, dia 6 bulan dan 60 hari antara jarak masa antara sitting terakhir pada penggal yang sebelum ini. Kalau sitting terakhir itu 5 hari bulan Disember dan dia akan berakhir 6 bulan selepas itu. Jadi pada tarikh 18 ini ia adalah dalam masa 6 bulan. Sekiranya Parlimen tidak bersidang pada dalam jangka masa 6 bulan itu, ia boleh dikatakan terbubar. Walaupun pembubaran sekiranya tiada persidangan dimulakan itu tidak disebut secara harfiah lah. Tak ada literal peruntukan dalam yang khusus dalam Perlembagaan Persekutuan. Dia tidak nyatakan kesan. Kalau tak berjumpa, tidak bersidang dalam masa 6 bulan tu, dia tidak nyatakan Parlimen terbubar. Tapi ramai faham begitulah. Kalau tak bersidang dalam masa 6 bulan, ia akan terbubar. Jadi di sini ada 2 undang-undang yang perlu kita perhatikan. Pertama, perkara 55 itu tadilah. Yang keduanya ialah peraturan mesyuarat ataupun kita panggil standing order untuk Dewan Rakyat.
peraturan ini dibuat bawah perkara 60 dalam braket 2 Perlembagaan Persekutuan lah. Sebab perlembagaan menyatakan Parlimen boleh menetapkan peraturannya sendiri. Maaf, perkara 62 ya. 62 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita ada 2 undang-undang di sini, perlembagaan dan peraturan-peraturan dewan. Jadi kalau kita katakan Parlimen tu bersidang dalam masa 6 bulan, maka ia telah menepati perkara 55. Okey. Ya? Tentang aturan perjalanan bila bersidang tu, apakah yang diberikan oleh undang-undang kita, undang-undang Malaysia terhadap yang 6 bulan itu adalah perlu dilakukan persidangan. Tetapi apa yang perlu dilakukan dalam persidangan itu, mana pula undang-undangnya, Prof? Okey, perlembagaan itu je yang dia cakap. Lepas tu dia cakap dalam perkara 62 tu dia kata Parlimen buatlah urusannya sendiri. Maka terbentuklah peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Majlis Parlimen tu. Jadi undang-undang yang kita perlu ikuti dan taati serta hormati ni ialah peraturan-peraturan mesyuarat Dewan tu. Peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Yang saya nampaklah yang printed online tu terakhirlah pada tahun 2018. Dan mungkin ada perintah-perintah lain yang diluluskan oleh Parlimen yang tidak disiarkan melalui internet dan tidak reachable kepada masyarakat lah. Apapun yang berkaitan di sini ialah peraturan 11, peraturan 12, peraturan 14 dan peraturan 15 yang paling relevan dalam persoalan yang sedang kita bincangkan dan permasalahan yang dapat dilihat dari aspek perundangan dalam persidangan yang dijangkakan pada 18 hari bulan ini. Jadi teruskan, Prof. Okey, kalau mesyuarat itu akan berlangsung, maka ditetapkan tarikhnya. Okey, ditetapkan tarikhnya itu melalui peraturan 11, peraturan-peraturan Dewan Rakyat tu ya. Peraturan 11 itu menyatakan bahawa persidangan majlis yang mula-mula, maknanya yang pertama bagi tiap-tiap penggal. Inilah yang akan berlaku. Kita akan pergi kepada penggal ketiga Parlimen ke-14 ini pada 18 hari bulan. Hendaklah diadakan pada tempat pada hari dan waktu yang diisytiharkan oleh Kebawah Duli Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini peruntukan itu, peraturan 11 itu menyatakan itu adalah hak Yang di-Pertuan Agong. Tetapi dalam pelaksanaannya ia diberikan kepada Ketua Majlis. Ketua Majlis ni siapa? Ketua Majlis ni ialah Perdana Menteri. Dengan tertakluk kepada syarat-syarat perenggan 1, itu kuasa Yang di-Pertuan Agong tadi, Ketua atau Timbalan Ketua Majlis hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari. Saya fikir ini tidak ada masalah perundangan lah. Maknanya dah dalam sebelum 28 hari telah ditetapkan tarikh untuk majlis itu bermesyuarat. Ini penting. Kadang-kadang kita kena beri perhatian yang ada ayat-ayat kat bawah tu. Dia kata tetapi disyaratkan iaitu ketua atau timbalan ketua majlis boleh mengubah tarikh-tarikh yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Ini kuasa besar yang diberikan oleh peraturan 11 kepada ketua majlis, iaitu Perdana Menteri atau timbalan ketua majlis lah. Kan? Itu jelas. Prof, dalam pemahaman rakyat biasa, maknanya selagi dilangsungkan sebelum berakhirnya 6 bulan daripada sesi penggal yang lalu, maka itu adalah dalam kuasa undang-undang dan tetapi untuk apa perlu dilaksanakan walaupun hanya diadakan yang pertama itu sehari, itu tidak menyalahi undang-undang pada pandangan Prof? Ya, pada pandangan saya ia tidak menyalahi undang-undang sebab perlembagaan atau peraturan tidak menetapkan tempoh. Itu tafsiran yang literal lah kan. Hanya tafsiran yang sangat harfiah, tidak mengenakan tempoh. Ben, jika itu jelas daripada aspek undang-undang, jadi apa yang sekarang menimbulkan pertikaian dan kontroversi itu kerana ini berkaitan dengan kesucian amalan demokrasi kita.
tiang yang utama adalah Parlimen dan dalam itulah Dewan Rakyat. Maka mesyuarat pertama penggal ketiga itu ditunggu ramai orang kerana apa yang berlaku dalam arena politik negara. Jadi kita sudah mendengar pendapat kedua-dua belah pihak, Perikatan Nasional dan juga pihak yang tidak menyokong Perikatan Nasional, sama ada Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Lim Kit Siang dan sebagainya. Pada pandangan Ben, di mana letaknya sebenarnya fokus pertelingkahan ini? Saya kata fokus utamanya ialah perbezaan yang tercetus ekoran daripada Lakas Carita tempoh hari ini, di mana telah berlaku kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan dan bangkitnya Perikatan Nasional. Jadi saya fikir pertempuran yang akan berlaku ini ialah tentang legaliti Perdana Menteri itu tersebut, di mana Dr. Mahathir telah pun menyiarkan pandangan beliau, di mana beliau ingin mempertikaikan dakwaan bahawa Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen. Itu adalah perkara utama saya fikir yang akan dibawa oleh pihak pembangkang secara khusus. Yang kedua, mungkin mereka juga akan mempertikaikan perkara lain seperti mana aturan sesi Parlimen kali ini. Tetapi saya fikir perkara utamanya ialah untuk mempersoalkan ataupun menjelaskan sama ada kerajaan atau pentadbiran yang terbentuk ini mempunyai dukungan ahli Parlimen yang secukupnya. Saya rasa itu perkara pokok. Jadi yang pertikaian timbul ialah tidak ada ruang untuk perdebatan, perbahasan dan sebagainya. Itu adalah perkara sampingan yang mendukung agenda utama. Dalam konteks ini, jika mengikut apa yang sudah diberitahu oleh Ketua Majlis, yakni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka kita hanya akan menyaksikan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong pada 18. Dan yang lain-lain ni, Ben, mungkin kita kena tunggu Julai, atau adakah itu tidak cukup untuk mententeramkan keadaan yang panas? Saya rasa apa yang akan berlaku pada hari itu masih ada ruang untuk drama ataupun teater yang terbentuk. Sebab walaupun kita kata perkara itu tidak masuk di dalam agenda sidang, tetapi sudah tentu akan ada insan-insan yang kreatif yang akan mencipta sesuatu yang boleh menimbulkan persepsi baru. Jadi kita kena tunggulah pada hari Isnin. Dan yang seterusnya kita kena tunggu sesi sidang yang berikutnya, mungkin Julai, sama ada usul untuk tidak percaya kepada PM itu akan dapat dibahaskan dan pengundian berlaku. Jadi dari sekarang hingga ke tempoh yang akan datang itu akan tentu banyaklah percaturan politik dan juga pergerakan di akauni. Ben, nanti saya nak susuli dengan pertanyaan tentang bagaimana cerapan terhadap pemerhatian rakyat pada perkara ini, kerana ini bukan waktu biasa. Ini waktu pandemik, tekanan mental tu pun ramai yang membincangkan agak tinggi berbanding biasa. Tetapi sebelum rehat ini, saya nak pergi kembali kepada Profesor Madya Dr. Sham. Apa ruang jika pihak yang tidak bersetuju dengan aturan yang sudah pun ditetapkan oleh Ketua Majlis sebagainya, Prof, apakah ruang undang-undang yang ada untuk mereka? Kerana kalau kita lihat apa yang mereka katakan, mereka yakin bahawa ini tidak mengikut lunas seperti yang mereka fahami. Tapi itulah cantiknya institusi demokrasi. Perlu ada ruang untuk cabang-cabang demokrasi ini membincangkan perkara ini. Contohnya, kalau di Amerika kita ada Mahkamah Perlembagaan, Constitutional Court, yang mana perkara seperti ini mungkin dibincangkan, atau bagaimana pada pandangan Prof? Baik, kalau kita lihat remedi yang boleh diberikan kepada pihak yang tidak berpuas hati tentang tempoh atau tentang agenda ini, saya nampak ia adalah kuasa mutlak speaker. Ini yang besarnya kuasa speaker. Sama ada kita boleh pergi ke mahkamah ataupun tidak, itu soalan perlembagaan juga. Ia juga adalah isu sama ada bolehkah mahkamah melihat isu berkaitan dengan Parlimen, kerana perlembagaan sendiri menyatakan bahawa Parlimen mempunyai hak untuk menentukan prosedurnya tersendiri. Itu kalau kita rujuk pada perkara 62 dan baca dengan peraturan-peraturan Dewan. Kalau peraturan-peraturan Dewan itu telah diperakui dan memperakui kuasa speaker atau yang berhormat yang dipertua, maka remedinya ialah
keputusan hanya keputusan yang dipertua, maknanya tiada remedi ke mahkamah. Walaupun di Malaysia kita mempunyai mahkamah dan kita tidak ada, walaupun di Malaysia berbeza dengan Amerika Syarikat, kita tidak ada mahkamah perlembagaan, tetapi jelas dalam Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan bahawa isu-isu perlembagaan ini akan dirujuk kepada Mahkamah Tertinggi Negara, iaitu Mahkamah Persekutuan. Tapi the crucial issue di sini ialah adakah persoalan berkaitan dengan aturan Dewan ini boleh dibawa ke mahkamah? Itu political question atau dia peraturan berkaitan dengan Parlimen itu sendiri. Kalau merujuk pada perkara 62, kuasa speaker itu adalah mutlak. Faham. Saya rehatkan dulu diskusi ini. Kepada Ben, saya nak tanya tentang cerapan pandangan rakyat akan umbi. Kepada Prof nanti saya nak tanya, kalau kita lihat trend yang sedang berlaku di Dewan Undangan Negeri, apabila bertukar sahaja atau bersidang sahaja di negeri-negeri yang bertukar aliran politiknya, mereka terus menukar speaker dengan pelbagai cara lah. Ada yang penuh drama, ada yang tidak. Jadi itu juga saya nak tanya, kemungkinan untuk berlaku pertukaran itu pada Dewan Rakyat, bagi kami yang mungkin tak membaca banyak buku di belakang Prof tu, buku undang-undang dan sebagainya, itu kepada Prof, kepada Ben nanti cerapan di luar sana, bagaimana rakyat melihat perkara ini, kerana ini bukan era biasa, ini era pandemik. Selepas ini. Bagaimana rakyat melihat dan percaya pada kepimpinan demokrasi itu juga penting. Jadi soalan saya sempena dengan kita menunggu mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 yang sehari itu. Ben, tolong jelaskan daripada cerapan dan sebagainya, kajian di lapangan, perjumpaan di lapangan, pertemuan dengan wakil-wakil masyarakat dan sebagainya. Bagaimana mereka melihat kepada kemelut Parlimen dan politik ini? Ya, pada waktu ini saya melihat daripada kajian yang kita telah lakukan dan juga beberapa pertemuan dengan wakil masyarakat dan kumpulan-kumpulan pekerja dan peniaga, kita berpeluang melakukan sedikit sebanyak kajianlah dalam tempoh sebulan yang lampau. Dan apa yang kita dapati ialah kerisauan pada peringkat awal yang tertumpu kepada penyakit itu atau virus COVID-19 ini telah beralih kepada kerisauan terhadap impak ekonominya. Dan apabila kita bercakap dengan golongan yang berniaga dan juga mereka yang golongan profesional, mereka ramai yang menyuarakan tentang perlunya berterusan kesinambungan pentadbiran kerajaan dan perlunya untuk sektor ekonomi kembali bekerja sebaik mungkin seperti sedia kala. Tapi ramai orang juga tertumpu kepada isu-isu politik yang sedang berlaku, di mana kalau kita kontekskan di dalam situasi sidang parlimen ini, ramai yang merasakan bahawa ini bukan masanya untuk bergaduh tentang politik dan sebagainya, tetapi perlu ada satu persefahaman untuk mendukung usaha menangani wabak COVID-19 dan juga mempercepatkan proses pemulihan daripada kesan ekonomi ini. Jadi ini adalah satu perbezaan. Tetapi ada kerisauan tentang kestabilan dan juga kekuatan kerajaan yang ada. Jadi mereka juga ingin lihat sama ada pentadbiran yang ada ini kukuh ataupun tidak, kerana ianya akan mewarnai keyakinan para pelabur dan juga peniaga di masa lampau. Dan juga ramai daripada golongan peniaga yang berurusan dengan sektor awam. Mereka juga ingin tahu, sebab apabila pentadbiran beralih daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, terdapat pertukaran kepala-kepala GLC dan sebagainya. Dan juga ini akan juga menimbulkan peralihan daripada segi dasar-dasar syarikat, dasar kementerian dan sebagainya. Jadi mereka ingin lihat kestabilan itu adakah ia wujud ataupun tidak, dan juga
fokus tumpuan pentadbiran. Adakah mereka akan terjebak di dalam kancah politik secara berpanjangan ataupun mereka ini boleh kembali stabil dan mencatur perkembangan ekonomi yang seterusnya. Jadi di situ timbul banyak tanda tanya pada waktu ini dan ramai yang berpandangan sesi parlimen ini dapat memberi keyakinan, dapat memberi satu certainty kepada masa depan. Okey. Prof, kalau kita lihat di Dewan Undangan Negeri semuanya terus speaker semua ditukar. Kalau Dewan Rakyat bagaimana? Okey, untuk menukar speaker ni kalau menghormati demokrasi lah kan. Speaker ni sepatutnya orang yang sangat profesional, impartial, yang tidak berbelah bahagi keadilannya lah. Kalau saya nampak seperti apa yang berlaku di setengah-setengah negeri, berlakunya satu tindakan yang pada saya telah tidak menghormati demokrasi lah. Namun kalau dalam Dewan Rakyat ni kita nampak kalau untuk mengusulkan menggantikan speaker, memecat dan menggantikan speaker itu perlu ada usul. Tapi nampaknya di peringkat ini kita tidak dengar bahawa parlimen telah menerima usul daripada mana-mana pihak untuk menggantikan speaker. Bahkan satu usul yang ditolak, satu cadangan usul yang ditolak dari usul dari Langkawi ialah untuk mengekalkan speaker yang ada. Itu pun ditolak oleh Yang Berhormat Speaker, bahawa itu tidak mahu dibawa sebagai agenda dalam persidangan. Jadi di sini saya nampak kedudukan speaker di peringkat Dewan Rakyat ini agak stabil dan kukuh dan tidak ada cubaan untuk memecat speaker dan menggantikan dengan yang baru. Dan saya fikir ini satu petanda yang baik untuk demokrasi. Ben, sebelum habis, bagaimana komunikasi tentang perkara ini kerana institusi parlimen ini penting ya, seperti Dewan Rakyat, aturan semua orang tahu itu. Tapi kadang-kadang pengertian komunikasi tentangnya itu kerana pandangan Ben macam tiba-tiba keluar cerita bahawa selesa Dewan Rakyat telah ditukar atau diturunkan pangkat. Bila dimasukkan dalam kancah tambah dengan isu viral dan sebagainya, jadi pandangan Ben tentang ini juga perlu dilihat sebagai satu cara untuk memberikan komunikasi yang baik, seperti juga pandemik. Ada banyak cerita-cerita lain tapi kita perlu tahu yang fakta tu, Ben. Ya, macam pertukaran setiausaha Dewan Rakyat itu memang akan memberi kesan kepada persepsi umum. Tetapi saya fikir memandangkan sesi ataupun sidang ini akan berlaku dalam masa yang tempoh yang singkat, iaitu hari Isnin depan. Saya fikir orang boleh melihat sama ada pertukaran itu adalah satu yang material ataupun tidak. Dan saya fikir apa yang lebih penting bagi rakyat di masa depan ialah melihat sama ada parlimen itu dapat meneruskan fungsinya sebagai satu badan yang meluluskan undang-undang dan juga bertindak sebagai satu badan imbang dan semak di masa depan. Dan akhir sekali saya nak nyatakan macam kehadapan itu the future ini sekiranya yang penting ialah sama ada kita dapat menentukan bahawa kerajaan dan pemimpin yang mentadbir ini benar-benar command majority. Jika tidak, pentadbiran yang ada ini akan sentiasa diganggu-gugat oleh tuntutan, desakan dan sebagainya. Dan saya fikir ianya akan mengalih pandangan, akan distract mereka dan juga ianya kita takut akan merudumkan, menjatuhkan keyakinan terhadap institusi eksekutif itu sendiri di masa hadapan. Okey. Prof, tolong simpulkan. Okey. Secara umumnya dari segi perundangan, saya tidak nampak pertentangan kepada mana-mana undang-undang. Sama ada perkara 55 atau apa-apa standing order, peraturan-peraturan yang ada. Yang keduanya, isu berkaitan dengan agenda-agenda yang tertentu itu, saya fikir Akta 342 juga perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Sebab pandemik ini, saya fikir keputusan-keputusan Perdana Menteri sebelum ini pun telah mendapat nasihat sama ada daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia atau juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi secara umum saya fikir sekiranya ia tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang, kita masih lagi mengangkat dan menjunjung demokrasi dan semoga apa yang akan berlaku pada 18 hari bulan ini akan menunjukkan kematangan masyarakat kita mahu melihatkan kestabilan kerajaan bagi menangani permasalahan penularan penyakit berjangkit ini
dan juga membaik pulih keadaan ekonomi negara. Dan kita sebagai rakyat menunggu-nunggu apa yang terbaik untuk negara, bukan semata-mata percaturan politik atau mempersoalkan teknikalitis yang boleh mencabar kedudukan demokrasi. Terima kasih banyak kepada Prof dan juga kepada Ben. Dan saya nak akhirkan bila Westminster speaker dia bersara, antara yang paling dibincangkan ketika itu tidak berapa lama dulu adalah hanya speaker yang baru perlu menarik keluar sengat the nastiness yang ada pada politik di parlimen mereka. Mungkin itu boleh kita jadikan juga pemikiran untuk parlimen kita, kerana yang penting adalah rakyat dan bukannya pergaduhan politik, dan suara suci rakyat itu harus dibentang dan dibahaskan dengan semolek-moleknya di Dewan yang suci, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Terima kasih kepada Prof. Terima kasih Ben. Selamat berbuka dan selamat berterawih dan selamat bermoreh, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.